Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali perbahasan kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Dan sebagaimana yang saya telah maklum, kita akan mengambil tajuk demi tajuk. Jadi daripada kitab ini kita telah selesai tajuk solat jenazah. Kemudian kita masuk mengenai solat sunat. Solat sunat juga telah habislah kalau ikut turutan kitab ni. Tak. Sebab babu salatil indah ni dia berpisah jauh dengan apa? Dengan babu an-nawafil. Ala kulli hal, disebabkan ada hubung kait yang sangat rapat lah. Kat sana solat sunat, sini pun solat sunat. Tapi mungkin disebabkan solat sunat indai, yang solat sunat al-kusufain, solat sunat al-istisqa ni dia ada kaifiat yang tersendiri, ada sunat-sunat yang tersendiri, maka diasingkan dan dibahaskan dengan lebih luas. Jadi sekarang ni kita nak baca babu salatil indain, salat sunat dua hari raya, sama ada Aidil Fitri ataupun Idul Adha. Ay salati Aidai al-Fitri wal Adha. وصلاة عيد الأضحى أفضل لورودها في القرآن. صلاة عيد الأضحى lebih afdal berbanding salat Idul Fitri. Kerana apa? Kerana waridnya tentang salat itu di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan sembahyanglah kamu bagi Tuhan kamu, kemudian sembelihlah. Jadi sebelum sembelih korban tu kita sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Idul Adha. Oleh kerana warid dalam Quran, maka ianya lebih afdal daripada Idul Fitri. Hakadha. Alasan lain kerana Idul Adha dilaksanakan dalam bulan haram. Yang pada bulan tersebut ada dua ibadah yang sangat besar yang tidak ada pada Idul Fitri. Apa ibadah tu? Haji dan juga korban. Itu alasan-alasan kenapa salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Hukmuha sunnatun bal hiya afdalun nawafil wa qila innaha fardu kifayatin. Wa inda al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man wajibatun. Jadi hukum sembahyang Idul Fitri sunat. Sehingga kepada orang yang sedang buat haji juga dianggap sebagai sunat. Cumanya yang lebih afdal bagi dia ialah sembahyang seorang diri. Okey. Jadi kita sebut hukum sembahyang raya ni apa dia? Sunat. Ustaz, orang yang buat haji, Ustaz, tak sibuk dengan amalan haji. Kita sebut sunat juga bagi pihak mereka. Cumanya yang lebih afdal bagi mereka ialah sembahyang seorang. Orang yang musafir juga sunat sembahyang hari raya. Malah disebut kat sini, solat sunat dua hari raya ini ialah sebaik-baik solat sunat. Ada pandangan mengatakan ianya fardu kifayah. Jadi kalau ikut pandangan ni, kalau tidak ada langsung orang yang sembahyang raya pada hari raya tu, maka satu kampung tu berdosa lah. Di sisi Imam Abu Hanifah hukumnya wajibah. Okey. Waqtuha, waktu sembahyang hari raya, min tulu'i syams ila zawali min yaumi 'Idul Fitri al-awwal min Syawal wa min yaumi 'Idul Adha al-'ashir min Dzil Hijjah. Waktu sembahyang raya ialah daripada terbitnya matahari sehinggalah
tergelincirnya matahari pada waktu zuhur. Faham tu? Pada hari raya. Jadi selepas subuh masuk belum waktu belum? Bila masuk waktu, bila terbitnya matahari, iaitu bila habisnya subuh. Baru masuk waktu untuk kita sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang awal sebelum subuh, sembahyang dah raya, tak boleh, tak sah. Berterusan sampai zuhur. Jadi kalau seseorang tu tertidur sampai pukul 11 pagi, tak ada bangun-bangun tu, orang di masjid dah habis sembahyang dah. Dia boleh sembahyang seorang-seorang kat rumah. Tak, sebab apa? Masih dalam waktu. Okey. Jadi samalah, sama ada 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Idul Adha, masuk waktunya sama. Daripada terbitnya matahari pada hari tersebut sampailah tergelincir matahari. Sunanuha, kemudian dibahaskan sunat-sunat. Sunat-sunat bagi solat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Banyak ni. Dibawa sampai berapa? 11. Yang pertama, ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin, melambatkan salat hari raya sehingga matahari naik segalah. Matahari naik segalah ni maknanya selepas 16 minit daripada habisnya waktu subuh. Jadi yang afdalnya, kita sebutlah subuh habis pukul 7. Maka yang afdal kita lambatkan sembahyang tu. Jangan sembahyang pukul 7 1 minit, 7 2 minit, tak, lambatkan sikit sehingga matahari naik segalah, iaitu selepas berlalunya kadar 16 minit daripada habisnya waktu subuh. Jadi 7.20, 7.30 tu boleh sembahyang dah. Faham tu? Jadi sunat kita takhirkan sekadar 1 galah tu bagi solat sunat apa? Solat sunat Idul Adha lah. Solat sunat Idul Adha. Adapun Idul Fitri sebagaimana akan datang disebut apa? Sunat kita lambatkan sehingga naik 2 galah. Bukan segalah, 2 galah. Itu solat sunat Idul Fitri. Idul Adha sunat kita lambatkan sehingga matahari naik segalah, iaitu selepas 16 minit lah daripada habisnya subuh. Yang kedua, fi'luha bil masjid in ittasa' wa illa fi ghairihi. Yang sunatnya, afdalnya kita sembahyang hari raya ni di masjid. Itu pun kalau masjid luas dan cukup untuk memenuhi seluruh ahli qaryah. Kalau tak luas, kalau tak muat, maka sembahyang di tempat lain lah. Wa taqiful hayyadu bi babil masjid yasma'na al khutbah. Orang yang haid nak masuk masjid tak boleh, tapi disunatkan juga mereka datang dan duduk di luar, di pintu masjid, mana di luar lah, dengar khutbah raya tu. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah, kita hidupkan malam kedua-duanya, iaitu malam Idul Adha dan juga Idul Fitri dengan ibadah. Macam mana nak tercapainya ihya' tu, menghidupkan malam tu? Assalamualaikum. Dengan cara kita menghidupkan sebahagian besar malam. Tu. Ataupun dengan cara apa? Dengan cara kita salat isyak dan subuh secara berjemaah. Jadi yang paling moleknya malam raya sama ada Idul Fitri, Idul Adha, sebahagian besar malam kita hidupkan dengan ibadah. Okey, kalau tak mampu juga pastikan subuh dan juga isyak berjemaah. Yang keempat, al-ghuslu, mandi. Wa yadkhulu min muntasafil lail. Mandi sunat hari raya lah ni nama dia. Masuk waktu mandi selepas separuh malam. Contohlah malam ni kita ada 8 jam, maka bila masuk je 4 jam kedua, bila masuk sahaja 4 jam kedua, dah masuknya waktu apa? Waktu mandi. Dan diingatkanlah, mandi sunat ni sama macam mandi wajib. Jadi kita kena niat sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, rukunnya kita ratakan air kepada seluruh badan. Yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, memakai wangian dan juga berhias-hias. Bagi siapa tu? Lil qa'idi wal khariji wal kibari was sigari, bagi orang yang duduk di masjid.
Lil qa'id, bagi orang yang duduk dalam rumah, tak keluar rumah, sakit ke lagu mana. Wal kharij, orang yang keluar rumah, pergi masjid, pergi berjalan. Wal kibar, orang yang besar, orang yang kecil. Jadi anak-anak kita yang kecil pun sunat kita hiaskan dia dengan pakaian-pakaian yang cantik, yang comel, yang molek. Kita wangikan mereka dengan wangian tertentu, tak bagi meraihkan Idul Fitri, Idul Adha. Sawa'unil musalli minhum wa ghairuh. Sama ada yang orang yang sembahyang ataupun tak sembahyang, sunat belaka berwangi-wangian dan juga berhias-hias. Cumanya kalau orang tu nak buat korban, tak, kita sebut sunat juga berhias-hias, pakai baju yang cantik, tak, warna tu warna ni. Cumanya jangan buang sesuatu daripada tubuh badan dia. Jangan cukur janggut, jangan potong janggut, jangan potong misai, jangan potong kuku, jangan potong bulu ari-ari, jangan potong bulu ketiak, sehinggalah apa? Sehinggalah dia selesai berkorban. Boleh? Tu. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dhawatil hay'ah minan nisa' bi thiyabin badhilah. Dan disunatkan perempuan yang tua, yang dah berumur lah, dan juga perempuan yang tidak ada hay'ah, yang tidak berhias, tak, keluar dengan apa? Dengan pakaian al-badhilah. Badhilah ni pakaian mihnah, pakaian yang mereka buat kerja. Mana pakaian biasalah, tak payah pakai pakaian-pakaian yang cantik. Tu siapa tu? Bagi perempuan yang tua dan juga perempuan yang ghairi zawatil hay'ah, mereka yang tidak apa? Sawahib apa tu? Sawahib hay'ah. Hay'ah ni apa? Ada sya'n. Contoh artis, pokok yang jenis ada nama ni, pemimpin dan sebagainya, yang perempuan lah. Tak keluar dalam keadaan berpakai pakaian biasa, supaya apa? Tak jadi fitnah kepada orang lain sibuk tengok dia dengan pakaian dia, dengan title dia lagi tak. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dhawatil hay'ah minan nisa' bi thiyabin badhilah. Dia sunat mereka keluar cuma dengan pakai pakaian biasa. Wa amma syabatu wa dhawatul hay'ah fayukrahu lahunna hudurul 'aidain. Adapun perempuan pemudi yang cantik, asyabah, pemudi, umur 27, umur 18. Tak. Dan juga zawatul hay'ah, umur dah berumur dah, mungkin 40, 50, tapi berhias. Tu. Ataupun ada nama artis dan sebagainya, maka makruh mereka hadir untuk solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Atas alasan apa? Atas alasan bimbang mendatangkan fitnah. Dan solat mereka di rumah lebih afdal. Okey, yang keenam, al-bukuru li ghairil imam. Al-bukuru li ghairil imam. Datang segera ke masjid. Ni. Boleh. Melainkan kalau imam lah. Imam datang lambat sikit. Faham tak? Jadi yang disunatkan datang awal kita sebagai makmum jemaah. Adapun imam, sunat bagi mereka datang lambat, dekat-dekat nak sembahyang baru sampai. Tapi yang berlaku hari ini rasanya semua pakat datang awal tak? Ada sebahagian yang faham fiqh ni dia mari lambat sikit lah. Okey, kalau imam tu nak sembahyang di padang pasir, contohlah masjid kecil, surau kecil, tak muat untuk semua ahli qaryah sembahyang di situ, maka ahli qaryah di situ sepakat dengan tok empat apa bagai tu, dak kita sembahyang di padang pasir lah, ataupun di padang stadium dan sebagainya. Maka sunatlah bagi imam ni ganti orang lain untuk jadi imam di masjid tu. Sebab apa? Sebab bukan semua boleh pergi ke padang pasir, bukan semua boleh berjalan pergi ke stadium dan sebagainya. Boleh. Jadi tu imam wakilkan anak buah dia seorang dua, tak, tolong jadi imam, tolong jadi khatib. Jadi orang-orang yang lemah, yang tak mampu nak berjalan jauh pergi ke padang pasir, pergi ke stadium, boleh sembahyang di masjid ataupun surau tersebut lah. Faham tu? Yang ketujuh, al-mashyu ilaiha dhahaban. Pergi ke masjid ataupun secara umumnya pergi untuk solat hari raya lah. Ilaiha ay ila salati al-aidain. Sama ada dibuat di masjid ataupun selain daripada masjid. Pergi tu dengan berjalan kaki.
waruju' bi tariqin akhar aqsar. Bila pulang ikut satu jalan yang lain yang lebih pendek. Jadi jalan pergi lebih panjang daripada jalan pendek. Pandai-pandai ejeh lah. Tak? Okey, li'anna ajra az-zahab a'zam. Sebab apa? Kita sebut masa pergi pilih jalan panjang, masa balik jalan yang agak pendek. Sebab pahala pergi ni lebih besar berbanding pahala pulang daripada ibadah. Fayundabu tatwilu liyakthura al-ajru bi kasratil khuta. Maka disunatkan kita panjangkan jalan untuk pergi tu. Tak pusing ikut sana, roundabout pula, lepas tu masuk ikut tu. Saja cari jalan jauh. Okey. Sunat kita tatwilkan, memanjangkan tu. Supaya apa? Pahala banyak dengan banyaknya langkah kaki kita ke masjid untuk solat hari raya. Wal yustafta in kana min ahli al-ilm. Antara tujuan lain juga sebab apa disunatkan memperpanjangkan perjalanan untuk pergi ke masjid tu, nak cari jalan yang panjang tu. Kalau kita ni ahli ilmu, orang boleh tanya, ustaz lagu mana hukum ustaz berkaitan zakat fitrah, ustaz lagu mana kalau korban begini begian. Tak. Wa yatasaddaqu fihima. Dan kalau kita berjumpa dengan orang miskin, fakir miskin, kita boleh sedekah. Wa liyashhada lahu tariqan. Supaya apa? Dan yang ketiga ialah supaya dua-dua jalan boleh memberi saksi kepada kita. Mana jalan tu menjadi saksi kita ni pergi ke masjid untuk buat kebaikan. Sama ada jalan pergi atau jalan pulang dari masjid ke rumah. Sunat nombor 8, ta'jilu salati 'idil nahri fi awwal waqtiha likay yattasi'a waqtul udhiyati ba'da as-salah. Yang seterusnya ialah ta'jilu salati 'idil nahri fi awwal waqtiha. Segerakan salat hari raya Idul Adha pada awal waktunya, iaitu selepas naik segalah lah. Jadi subuh habis pukul 7.16 tu, 7.20 tu boleh buat dah solat sunat hari raya Idul Adha. Kenapa disunatkan percepatkan solat sunat Idul Adha? Likay yattasi'a waqtul udhiyah ba'da salah. Supaya bila cepat sembahyang, lepas sembahyang khutbah, jadi masa yang masih berbaki nak sampai ke Zuhur tu, nak sampai ke cuaca panas, luas. Bila luas, sempatlah kita nak sembelih seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor lembu ni. Tak nak agih-agih semua. Dia cepat selesai lah sebelum waktu panas tu. Yang kesembilannya, ta'khiru salati 'Idul Fitri ila irtifa'i syams qadra rumhaini likay yattasi'a waqtu ikhrajil fitrah qabla as-salah. Kesembilan, sunat kita lambatkan solat sunat Idul Fitri sehingga matahari naik 2 galah. Jadi kalau satu galah kita sebut 16 minit, 2 galah berapa? 32 minit lah. Jadi kalau subuh tu pukul 7, bila kita nak buat solat raya, kita buat pukul 7.40, 7.35 ataupun 8.30 gitu tak? Tu. Sebab apa? Kita lambatkan sikit sembahyang raya Idul Fitri. Supaya sebelum sembahyang tu orang sempat lagi untuk bayar fitrah, zakat fitrah. Hak belum bayar tu boleh bayar lah. Gitu cerita dia. Yang ke-10, al-fitru qabla salati Idul Fitri. Makan dulu sebelum kita pergi sembahyang raya Idul Fitri. Supaya beza hari raya dengan hari puasa. Sekarang ni kita tak boleh makan pagi. Masuk raya, kita nak bezakan raya tu dengan hari sebelum, kita makan dulu. Tak, jamuhlah makanan sikit, lepas tu baru kita pergi sembahyang. Jadi mudah aja, kita minum air ke, kita ambil kurma sebutir makan. Wal afdalu an yakuna bil tamri. Yang afdal kita ambil tamar. Tamar tu pula biar 1 ataupun 3 ikut witir lah, ganjil. Likay yamtaza yaumul 'id amma qabla bil mubadarati bil akli. Supaya terbezalah antara hari raya dan juga hari puasa. Jadi sebelum kita sembahyang Idul Fitri, ambil makanan, minum air ke paling tidak. Dapat pahala sunat dah situ. Tu dia. Nombor 11 pulanya, al-imsaku min tulu'il fajri fi 'idil adha hatta yafrugha min salatil 'id wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Yang ke-11, al-imsak. Al-imsak ni mana menahan diri daripada makan dan minum start daripada masuknya subuh sampailah selesai sembahyang hari raya Idul Adha
sampailah selesainya korban, kemudian barulah makan. Makan tu pula sunat ambil makanan daripada binatang korban kita. Jadi pada hari raya Idul Adha, apa yang sunat kita buat? Kalau kita rasa lapar lepas subuh tu, kita makan sebelum subuh tu. Makan banyak sikit sebelum subuh tu. Tak, okey. Bila masuk subuh je jangan makan. Jangan makan sampailah selesai korban, sampai selesai masak makanan tu. Lepas tu kita sunat mulakan makan kita. Selepas agak lama tak makan tu, kita ambil makanan korban kita dan kita makan. Yang lebih afdal kita ambil kabid, hati binatang korban. Sebab itu yang dilaksanakan oleh Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faham tak? Kama qala sahibu Saffatiz Zubat wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku hatta an-nahari. Terus selesai di situ. Kemudian kita nak bincang kaifiyatu salatiha, cara nak salatnya apanya, salat al-idain itulah. Boleh? Hiya rak'atan yusannu fiha. Cara nak buat sembahyang Idul Adha mudah je. Dia 2 rakaat lah. Macam salat subuh 2 rakaat. Dan dalam sembahyang tu sunat kita buat beberapa perkara. Di sini disebut 7 perkara. Yang pertama, ayyukabbira fi rak'atil ula 7 takbirat yaqinan bayna du'ai al-istiftahi wa at-ta'awudhi wa fi rak'atil thaniyah 5 takbirat. Sunat dalam rakaat yang pertama kita bertakbir sebanyak 7 kali. Secara yakin. 7 kali itu pula tidak termasuk takbiratul ihram dan juga takbir untuk turun rukuk. Kalau kita tambah 2 tu dah jadi 9 kali takbir lah. Boleh? Okey, 7 kali takbir itu pula kita nak letak di mana? Antara doa istiftah dan juga a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Caranya begini. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Baca apa dulu? Doa iftitah atau doa al-istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhirnya. Kemudian Allahu akbar. Tu. Tengah-tengah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. 7 kali. 7 kali apa? 7 kali takbir. Boleh. Lepas tu bila dah habis 7 kali takbir tu, contoh ni takbir kali ke-7, Allahu akbar. Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk. Naik rakaat kedua, Allahu akbar. Ni takbir untuk naik daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Lepas tu sunat kita takbir 5 kali. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 5 kali. Boleh? Berapa kali? 5 kali. Okey, ini kali kelima. Allahu akbar. Habis kali kelima baca a'udzubillah, baca Fatihah, baca surah, kemudian rukuk, sujud dan sembahyang sampai biasalah sampai habis. Faham tu? Kalau kita syak takbir kita tu 2 ke 3, kita ambil 2 tambah lagi 3. Begitulah yang pertama tadi 7 kali kan. Kalau kita syak aku ni buat 6 ke 7 takbir dah. Kita ambil 6, kita tambah 1 lagi. Kita ambil yang sikit yang yakin lah. Faham tak? Tak kata. Okey, macam mana kalau seseorang tu dah baca a'udzubillah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Adakah luput takbiratu takbir yang 7 ataupun yang 5, yang 7 tu ataupun yang 5 tu lah, rakaat kedua? Kita sebut tidak luput. Tu. Disunatkan juga dia baca apa? Allahu akbar 7 kali diselangi dengan zikir. Berbeza kalau dia dah masuk baca Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bila dah baca Fatihah, maka tuntutan untuk
takbir 7 kali tu dah luput. Faham tu? Ustaz, kalau tu imam tinggal Ustaz, tu imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah selalu kawan tu imam. Tak, makmum ni lagu mana nak buat? Adakah sunat datangkan juga takbir itu? Kita sebut tidak disunatkan. Jadi kalau imam tinggal, kita pun tinggal. Kalau imam buat kurang, lagu mana pula? Allahu Akbar, takbir yang pertama tu imam buat 6 kali, patut 7 kali. Kita ikut. Imam buat 6, kita buat 6. Imam buat 5, kita buat 5. Kalau imam buat lebih Ustaz, imam buat 9. Kita pun ikut juga. Kalau kita tak tahu yang tu yang ke-8, yang ke-9, kita pun yang ke-berapa imam buat ni layan je lah. Buat je. Padahal tu yang dah yang ke-8 dah, yang ke-9 dah, ikut je. Tapi kalau kita tahu ni habis dah yang ke-7 ni, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 10 kali, maka yang ditambah oleh imam tu kita tak perlu ikut. Lepas tu sembahyang imam batal Ustaz? Tak batal. Sebab apa? Sebabnya ialah benda ni sunat. Benda takbir ni zikir. Bila zikir tidak membatalkan salat. Tu dia. Banyak pula weh. Yang kedua ialah raf'ul yadain, angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap takbir yang 7 tu, yang 5 tu, angkat tangan. Betul letak sini. Yang ketiga, al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Ini jangan kita buat ni. Baca kuat. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun kuat juga. Balas buah imam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang seorang pun baca kuat. Kalau sembahyang kat masjid, kita nak bagi gegar masjid tu dengan takbir. Takbir raya. Takbir apa? Takbir yang 7 dengan 5 tu lah. Yang keempat, an yaqula baina kulli takbiratain al-baqiyatis salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Antara 2 takbir, daripada 7 takbir rakaat pertama, daripada 5 takbir rakaat kedua, kita baca al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi bila sebut antara, maka yang pertama ada 7 kali kan? Bila 7 kali takbir, berapa kali kita nak baca tasbih ni? 6 je lah. Sebab dia tulis antara. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Lepas tu tengah ni satu. Bila takbir yang ke-7, nak baca tak subhanallah? Ni takbir yang ke-7, Allahu Akbar. Nak baca tak subhanallah? Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab lepas kita takbir yang ke-7, kita tidak takbir yang ke-8. Bila kita tidak takbir yang ke-8, maka tak jadilah subhanallah itu dikepung oleh 2 takbir. Jadi nak takbir berapa kali? Hanya 6 kali. Nak baca subhanallah tu hanya 6 kali. Antara 2 takbir baca, antara 2 takbir baca. Rakaat kedua pula ada 5 kali takbir, maka kita baca 4 kali sahajalah takbir ini, tasbih ini. Yang kelima, macam biasalah, an yadha'a yumnah ala yusrah tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Allahu Akbar, letak sini. Allahu Akbar, letak sini. Allahu Akbar, letak di sini. Itu yang sunat. Nak irsal pun boleh. Kama qala sahibu safati zubat takbiru sab'in awwal al-ula yusan wal khamsi fi thaniyatin min ba'di an kabbara fi ihrami wa qawmati. Yang keenam, waslu takbirat bita'awudz. Kita sambung takbirat tu dengan at-ta'awudz. Maknanya apa? Allahu Akbar. Yang ketujuh, tu baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Lepas yang ketujuh, Allahu Akbar, terus a'udzubillah, terus baca Fatihah. Yang ketujuh, sunat kita baca rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ataupun kita pilih untuk baca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Okey. Cukup sekadar tu dulu, kita sambung sikit lagi lah. Okey, ada urusan sikit. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.